Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it. Satu lagi yang kita nak tekankan, benda ni perlu ditekankan lah. Dari satu pembicaraan kita ni, pertama sekali yang nak tekankan, kita apa-apa maklumat yang terdapat daripada sini, terutama daripada Ana lah, yang tak tahu. Sebab Iman dia ada di sekolah kan. Kalau Ana cakap ni, Ana pilih pada pembacaan, bukan yang belajar. So, Ana harap apa yang terdapat daripada Ana terutamanya, jangan terima terus. Tolong jangan terima terus. Tapi jadikan maklumat-maklumat yang didapat tu sebagai benda untuk dikaji. Antum sendiri, itu amanah tu. Antum kena kaji sendiri maklumat-maklumat tu, sama ada antum lebih lagi cari sendiri betul tak apa yang cakap ni, ataupun lagi baik lagi yang terjumpa sendiri orang yang lebih authority, macam pesyarah-pesyarah ataupun ustaz-ustaz. Itulah yang nak ditekankan. Mana pula tadi? Bisa gini, tak apa. Ni nak masuk lagi falsafah lagi. Okey. Falsafah berasal daripada Yunani. Dia kedua perkataan iaitu Philo dengan Sophos. Yang mana Philo ni maksud cinta, dan Sophos ni pula bermaksud hikmah. Jadi digabungkan maksudnya menciptakan hikmah lah. Dan dikatakan menurut ahli sejarawan, dia orang mengatakan bahawa ini perkataan filosofos ni ataupun ahli perkataan orang yang pertama sekali menggunakan istilah filosofos ni ialah seorang tokoh ataupun ilmuwan yang bernama Pythagoras. Nak dengar nama dia, Pythagoras, yang mengasaskan Pythagoras teorem tu kan. Dia lah dikatakan sebahagian ahli sejarawan mengatakan yang Pythagoras ni orang yang pertama menggunakan istilah filosofos. Dia menggelarkan diri sebagai filosofer yang bermaksud orang yang menciptai hikmah. Itu sebagai pendapat lah. Ada pendapat lain dia katakan yang pertama sekali gunakan istilah filosofer ni adalah Socrates, yang mana dia gunakan tu untuk membezakan dia dengan satu lagi golongan pemikir yang lain. Waktu tu ada satu aliran pemikiran yang digelar sebagai Sophist. Yang mana bila aliran pemikiran ni dia kata, kalau anda tak silap lah, aliran pemikiran ni dia macam dia menganggap bahawa tidak ada kebenaran yang hakiki. Maksudnya apa saja yang orang cakap tu, kita tak boleh kata benda itu betul, dan tadi juga nak kata benda itu salah. Betul lah. Anda tak tahu macam mana, tapi juga macam tu, tak ada kebenaran yang hakiki. Jadi bagi Socrates ni, dia menganggap bahawa kebenaran hakiki itu boleh dicapai melalui falsafah lah. Jadi dia gelarkan diri sebagai filosofer. Dan adalah banyak. Dan kalau nak tengok dari sudut maksud ataupun takrifan yang muktamad dalam kalangan ahli falsafah sendiri tentang pasal falsafah tu, sebenarnya tak ada lah. Tak ada satu istilah yang muktamad dalam kalangan orang. Tak ada satu istilah yang orang setuju bersama. Tak ada. Masing-masing dia ada berikan takrifan yang tersendiri bagi falsafah. Bahkan ada juga yang mengatakan yang falsafah ni memang tak ada takrif dia, memang tak ada maksud dia. Sebab dia kata dia kata falsafah ni kalau kita nak cari maksud falsafah tu sendiri dah dia sebagai kita berfalsafah. So memang tak dapat nak letak, tak dapat nak cari maksud falsafah lah. Cumanya secara umumnya lah kita boleh katakan yang falsafah ni dia ciri-ciri dia ada dua lah, lebih kurang itu. Benda yang boleh kita katakan falsafah yang pertama sekali dia adalah satu proses pemikiran, proses berfikir secara tuntas atau proses berfikir secara mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, falsafah ni juga tujuan dia adalah untuk mencari kebenaran. Dua benda, ciri-ciri ni. Kalau seseorang tu melakukan dua ciri-ciri ni, insyaAllah benda tu bukan dia sebagai falsafah. Jadi kita boleh kata secara umumnya lah, falsafah ni dia adalah satu bentuk proses pemikiran. Dan ada yang ahli falsafah mengatakan cara berfikir orang ahli falsafah inilah yang pertama sekali mereka mesti berfikir secara radikal. Bila kata dia orang yang berfikir secara radikal, maka benda ni dia orang kena berfikir itu, pemikiran dia orang mesti secara mendalam, secara detail, secara sampai ke akar umbi. Kata macam tak boleh secara fikir-fikir macam tu, dia mesti berfikir secara mendalam. Kalau nak kata berfikir tu sampai keluar kepala lah, bukan macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua,
proses berfikir dia mesti berfikir secara sistematik, berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. Dan yang ketiga, falsafah ni dia mesti berfikir, ahli falsafah ni mesti berfikir secara universal. Maknanya tak boleh berfikir secara secara berbahagian-bahagian saja, tapi mesti merangkumi semua aspek. Itu kata ahli falsafah lah. Dan kita boleh bahagikanlah dalam perbahasan dalam falsafah ni, kita boleh bahagikan secara umumnya kepada 3 bahagian, iaitu dari sudut ontologi. Ontologi maksudnya teori tentang hakikat ataupun teori tentang kewujudan. Kemudian ada epistemologi, teori tentang ilmu pengetahuan atau ujian kebenaran, dan teori tentang aksiologi. Okey, teori ontologi ni dia mencari hakikat, kita kata sama ada dia mencari hakikat tentang ataupun dia mencari tentang kewujudan, teori tentang kewujudan Tuhan. Ini dipanggil sebagai teologi. Teologi mencari hakikat kewujudan Tuhan. Dan ada juga tentang hakikat kewujudan alam semesta. Benda ni dipanggil sebagai kosmologi. Ada juga yang tentang mencari tentang hakikat manusia, antropologi. Benda ni dipanggil istilah antropologi. Epistemologi ni dia macam mencari yang bahagian kedua, epistemologi dia mencari hakikat tentang kebenaran tu. Dia lebih kepada untuk cara kita berfikir, cara kita memastikan sesuatu benda itu betul. Bukan macam itulah. Antara bahagian dia, rasa tu pernah belajar pada HS. Contoh positivism, ada idealism, realism, rationalism, contoh-contoh je lah. Dari itu semua epistemologi. Kemudian aksiologi ni teori nilai. Contohnya macam hedonism dengan vitalism. Okey. Dan masalah dari sudut falsafah ni, yang mana kalau kita tengok ada dalam kalangan ulama-ulama ataupun ilmuwan Islam yang sangat-sangat menentang falsafah ni, sebab dalam falsafah ni dia orang punya sumber utama dia adalah akal. Dia orang meletakkan akal itu lebih segala-galanya. Jadi bila mana ada dalam kalangan ilmuwan Islam yang cuba menyatu padukan atau mengharmonikan falsafah dengan agama, benda ini ditentang oleh ulama-ulama ataupun ilmuwan Islam yang lain. Sebab mereka beranggapan bahawa sebenarnya bila mana ulama cuba nak memasukkan unsur-unsur falsafah dalam pelajaran Islam, dalam ilmuwan Islam, maka dia akan meletakkan akal itu lebih tinggi daripada akal Islam. Jadi benda ni sangat ditentang lah oleh ulama Islam. Dan walau cumanya kata bahasan yang lagi dalam lah. Contoh ulama yang sangat menentang falsafah ni Encik Imam Al-Ghazali, yang mana dia menulis kitab Tahafut Al-Filsafat. Falsafah Filsafat. Tahafut Al-Filsafat. Dia menyerang falsafah. Cumanya Imam Al-Ghazali ni dia sendiri menyatakan dalam kitab ni yang mana dia tak menyerang secara seluruh. Dia lebih menyerang pada konsep metafizik dalam falsafah itu sendiri. Dan itu ada perbahasan nanti lah. Mungkin saya cuma akan ceritakan sikit. Sebabnya kitab Tahafut Al-Falsafah ni dia adalah kitab yang Ibn Rushd tulis kitab Tahafut Al-Tahafut untuk melawan kitab Tahafut Al-Filsafat. Nanti dia akan sentuh sikit lah. Okey. Jadi macam nak kata tadi lah, waktu dalam abad ke-9 Hijrah, 9 abad ke-9 Hijrah berlaku satu proses pengharmonian antara ilmu falsafah dengan ilmu Islam. Benda ni dipelopori oleh Ibn Al-Kindi. Dan benda ni berterusan sampailah zaman Ibn Rushd sendiri. Ibn Rushd lepas kewafatan Ibn Rushd dalam abad ke-12 Hijrah, Ibn Rushd wafat. Waktu itulah berakhirnya perkembangan falsafah dalam falsafah yang dimaksudkan falsafah Yunani lah dalam dalam tamadun Islam. Maksudnya waktu zaman tu lah orang kata kuatnya aliran pemikiran Mu'tazilah, aliran pemikiran yang mengagung-agungkan gaya pemikiran Aristotle, Plato, Socrates semua tu. Dia wafat Ibn Rushd. Waktu tu aliran pemikiran macam tu ataupun sekolah-sekolah pemikiran macam tu dia menjadi lemah dan akhirnya terkubur macam tu. Okay. Tokoh-tokoh falsafah yang sebagaimana kita tahu, contoh macam Ibn Sina. Ibn Sina ni memang dia agak kuat dan agak keras sikit lah, macam dia agak sangat-sangat cenderung lah kepada pemikiran Aristotle. Tak silap lah, pemikiran Aristotle kan ramai lah yang katakan Ibn Sina ni dia agak aliran dia pemikiran dia agak menyelera. Wallahualam lah, ada orang ulama Islam kata Ibn Sina ni pemikiran dia agak menyelera. Al-Kindi yang macam Ibn Khaldun dan Ibn Rushd. Kita kata macam pada tentang Ibn Rushd. Jadi sedikitlah tentang Ibn Rushd pengenalan. Nama penuh dia Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad. Yang mana beliau ni lahir di Cordoba, Spanyol.
dan meninggal dunia di Maghribi. Dari sudut mazhab fiqh dia mazhab Maliki. Mazhab Maliki cuma dari sudut mazhab akidah tak pasti. Wallahu a'lam lah. Tapi kemungkinan besar Mu'tazilah lah. Sebab ada beberapa pendapat dia yang cenderung kepada meletakkan akal tu lebih daripada akal nasional. Ada pendapat dia yang ditulis dalam buku Faslul Maqal. Faslul Maqal. Dan dia belajar ilmu falsafah ni daripada Ibn Tufayl. Ibn Tufayl ni dia adalah seorang ahli falsafah juga lah. Yang dia menulis ada karya dia yang terkenal, karya sebuah novel. Sebuah novel nama dia Hai Ibn Yaqazan. Dia novel ni tak pernah baca, tapi kisah-kisah dia ala-ala Robinson Crusoe. Tak pernah baca Robinson Crusoe kan. Dan dikatakan Robinson Crusoe tu dia memang ambil inspirasi daripada novel Hai Ibn Yaqazan. Yang menariknya novel ni adalah satu novel yang walaupun novel tapi di dalamnya terkandung terkandung ilmu falsafah dalam dia. Dia menarik lah. Jadi Ibn Rushd ni dia punya kesan dia atau impak dia ni sangat beri kesan lah kepada, dikatakan dia antara orang yang merintis kepada zaman Renaissance di Barat. Cumanya dari sudut kesan, dari sudut keilmuan dia ni lebih terkesan kat Barat je lah. Dekat belah kita ataupun dunia Islam ni dia tak terkesan sangat. Sebabnya ada setengah pendapat mengatakan bahawasanya Ibn Rushd ni dia antara orang yang mempelopori sekularisme dalam agama. Allah Alam, kita tahu mungkin dia makan sentuh kot. Kalau dia tak tahu, nasrah dia orang sahabat kat luar kot. Kita tanya dia orang. Okey, jadi nak sudah banyak kan nak cerita pasal beberapa minit. So anak serahkan dah majlis ni untuk kepada sahabat kita nak untuk tentangkan apa yang boleh ditentangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panel sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Fazrul Ilahi daripada pihak Lepak Mahfuzi dia datang untuk buat rakaman pada malam ni, dan juga pada semua hadirin dan hadirat. Ya Allah, dua orang. Tak apa. Okey, jadi pada siapa yang first time yang selama ni kita dok kenal Ibn Rushd, Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi, tapi kita tak tahu apa yang diorang buat dan sebab apa diorang terkenal kan. So sepatutnya untuk malam ni buku yang preceded by Tahafut At-Tahafut ni, iaitu Tahafut Al-Falasifah. Sebab kalau kita bedah ikut kronologi lagi bagus lah. Tapi saya akan cerita sikit lah apa yang terkandung dalam buku ni. Saya ambil ni daripada PDF je. Boleh ambil daripada PDF, ada pelambak dekat website tu. Okay, tapi semuanya dalam English lah. Kalau nak bahasa Arab, boleh pergi dekat Wisma Yaqin, dekat Masjid Jamek. Okay, jadi Tahafut Al-Tahafut atau sebelumnya adalah buku Tahafut Al-Falasifah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang bermazhab Asy'ari, dan dia ni seorang yang kita kenal dia sebagai tokoh yang banyak berhujah. Sebab tu orang panggil dia sebagai Hujjatul Islam. Okay, so dia pada zaman dia itu berlaku serangan oleh falsafah terhadap agama. Okay, orang dah mula berfikir, di manakah Tuhan kalau Tuhan ini ada? Kenapa perlu kita bertaklid buta kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan itu tak ada bukti dia wujud. Betul? Ke siapa ada pernah nampak bukti Tuhan itu wujud? Mustahil. Okay? Kalau boleh ditemui dengan saintifik, dah lama dah orang jumpa, tapi tak pernah. Walaupun saintis buat teropong macam mana hebat pun takkan jumpa. Sebab itu orang boleh persoalkan, apakah selama ini kita hanya bercakap pada diri sendiri ketika berdoa? Apakah selama ini kita semasa berdoa kita hanya menenangkan diri? Sebab Tuhan itu tak ada bukti dia wujud. Okey, jadi orang semua sudah mula menyerang agama. Sebabkan itu Al-Ghazali dia bangkit. Ada orang sebut, okey ni saya terbaca lah, orang sebut Al-Ghazali ni dia menulis buku Tahafut Al-Falasifah ini kerana untuk mendapat nama. Sebabkan waktu tu serangan berlaku terhadap agama, so dia attack para ahli falsafah. Sebab itu dia melonjak naik nama dia. Sebabkan itu juga kalau siapa-siapa yang baca Tahafut Al-Falasifah, dia punya susunan agak berterabur. Okey, dan dia punya attack, dia ada attack 20 poin terhadap falsafah, para falsafah, dan yang mana bukunya itu akan dibalas oleh Ibn Rushd dalam buku Tahafut At-Tahafut. Tahafut ni sebenarnya maksud dia kerancuan ataupun pergolakan ataupun kehuru-haraan. Itu Tahafut At-Tahafut. Okay. Jadi sudah menjadi adat resam untuk
para ahli falsafah dan juga orang yang berbakat dalam bidang pemikiran zaman dahulu untuk menulis buku dalam bentuk dialog. Okey. Tahafut at-tahafut ditulis, okey saya short form kan dia jadi tahafut lah. Okey. Tahafut itu ditulis dalam bentuk dialog, dia ambil Imam Ghazali punya tahafut dan dia buat keluar reply dia. Dan Ibn Rushd yang hebatnya adalah apabila dia berhujah dia menggunakan ayat Quran semua. Okay, so agak valid hujahnya. Cuma kalau siapa-siapa yang belajar critical thinking dia boleh faham, dia boleh tahu dekat mana ada fallacy-nya, dekat situ ke sini ke. Okey, jadi seperti yang dah diterangkan oleh saudara Ridho, Ibn Rushd seorang ahli falsafah yang sangat terkenal di dunia barat, tahu. Okey, tetapi di dunia Islam dia ni kira macam tak ada apa sangat. Okey, dan dia juga dah membuat banyak buku, tak silap saya 78 buku yang dicetak semula. Macam biasa zaman dulu tak ada mesin cetak, Ibn Arabi orang cakap dia buat sampai 700 buku, tapi kita jumpa 300 sahaja baki dia. Itu pun yang famous sikit-sikit sangat, apa ni, Tarjuman Al-Ashwa, sikit-sikit lah Ibn Arabi, Fususul Hikam. Tetapi untuk Ibn Rushd yang paling famous dia adalah dia bangkit sebabkan tahafut at-tahafut. Dia banyak buat kitab mengenai fiqh. Antaranya Bidayatul Hidayah, Bidayatul Mujtahid yang digunakan oleh Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman untuk buat talaki. Hidayah Al-Ghazali. Hidayah Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah Al-Ghazali punya. Okey, jadi apa yang cuba dibawa oleh Ibn Rushd adalah mengharmonikan falsafah dan juga kepercayaan. Okey. Sebab sebelum ditulis buku ini, Al-Ghazali telah menentang ahli falsafah, dan kalau kita baca sekali imbas, dan semua orang pun boleh tahu falsafah yang dimasukkan adalah Al-Farabi dan juga Ibn Sina. Okey, sebab diorang dua ni pendukung fahaman Aristotelian. Okey, Aristotle juga banyak memberi pengaruh pada Ibn Sina mengenai kekidaman alam, okey, ataupun tapadum zati. Okey, tapadum, okey, itu nanti. Juga mengenai keberkekalan alam semesta ini ataupun eternality. Okey, alam semesta ini, dan juga sedikit mengenai ruang dan masa, dan juga mengenai jirim. Benda-benda ni semua adalah fizik yang dikaitkan dengan metafizik. Sebab itu Al-Ghazali dia menentang metafizik sahaja. Tetapi ada pun fizik-fizik daripada falsafah dia tak menentang. Dia masih bersama dengan matematik, algebra, itu semua dia tak menentang. Okay, kenapa Al-Ghazali menentang ahli falsafah? Kita kena tahu sejarah asalnya apabila Aristotle itu mula membangkit, okay, dan mula mempengaruhi ramai orang. Disebabkan Aristotle, Plato, Socrates, Descartes, semua itu, diorang turut membawa satu ilmu matematik, geometri. Okey, disebabkan itu ramai manusia di Greek waktu itu mengikut diorang dan meninggalkan agama. Okey, jadi Al-Ghazali cakap ini satu pengaruh kejahatan yang besar lah di sekitar situ. So kita kena attack falsafah ni supaya tak ramai lagi yang macam murtad lah daripada agama. Okay? Sebabkan Plato mengasaskan matematiknya dengan geometrinya. So far okay ke laju sangat? Okay, kalau sebab saya nampak muka semua macam dah, kita ni dah dekat MH370 ke, macam mana sesat kan, tak tahu. So kalau ada siapa-siapa rasa macam stop macam laju sangat ke, ataupun kita boleh ulang kan. Okay. Jadi Al-Ghazali, okay, dalam tahafut Al-Falasifah dia cuba membawa fahaman yang pertengahan antara traditionalist dengan Mu'tazilah. Okay, dia cuba membawa fahaman yang pertengahan. Mu'tazilah ni kita tahu kan, dia ni jenis memikirkan logik, dan antara yang famousnya fahaman dia adalah manzilah baina manzilatain, di mana orang mukmin yang berbuat dosa, so dia tak masuk neraka, tak masuk syurga. Ini yang fahaman Wasil bin Atha'. Okey, dan banyak lagi pengikut dia, dan diorang ada banyak sangat fahaman logik akal yang sendiri tak berasaskan wahyu. Contohnya lagi An-Nazam, okey, dia berkata bahawa di akhirat kelak kita tak boleh melihat Tuhan dengan mata kasar. Okay. Selain tu
Mu'tazilah dia banyak guna akal okay? Selain itu dia katakan bahawa alam Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Benda ni masih diperdebatkan sampai sekarang Selain itu dia katakan syurga neraka ini masih belum ada. Senang je dia cakap kenapa perlu Allah buat syurga dan neraka sekarang sedangkan tak ada siapa lagi nak masuk dalam tu. Antara lain dia katakan apa lagi? Seseorang yang buat dosa besar, okey, kemudian bertaubat. Okey, dan dia buat dosa balik, dia akan diseksa, diazab double. Dan taubat dia yang sebelum tu tak diterima. Ini Mu'tazilah. Okey. Fahaman diorang ni ada setengah bagus. Jadi cakap pula ada setengah bagus. Tapi setengah yang over, kita tahulah yang gunakan akal lebih wahyu itu salah lah. Okey. Jadi Al-Ghazali dia pernah bawa satu fahaman Mu'tazilah dalam kitab dia Tahaffuz Al-Falasifah. Tak salah saya dia ulang 2 kali analogi mengenai seorang budak kecil dan seorang orang besar. Okey, budak kecil ini situasi, okey, dia cuba bayangkan satu situasi dekat dalam syurga. Okey, budak kecil ini tanya kepada Allah, kenapa orang besar itu syurganya lebih tinggi daripada aku? Allah sebut kerana amal ibadat dia lebih banyak daripada engkau. Lepas tu budak kecil tu tanyalah, kenapa engkau matikan aku awal? Sebab aku nak buat amal ibadat lagi banyak, Nak sama banyak macam orang tu. Kemudian Allah sebut, bukan Allah lah Tuhan Okay, God, Tuhan sebut, kerana aku tahu nanti kalau kau membesar, kau akan jadi pendosa. Okay, tiba-tiba kedengaran bunyi lamungan daripada neraka. Kalau begitu, wahai Tuhan, kenapa kau tak matikan kami lebih awal? Dapat tak? Sudah. Semua ragu-ragu Okey. Faham tak? Macam ni kita nak jawab tu. Okey, tak apa, malam ni jangan tidur selagi tak jawab ni. Cuba yakin ke semua Islam ni? InsyaAllah. Okey. Jadi apa yang lagi yang diperdebatkan adalah mengenai isu qadimnya alam, ataupun alam ini sudah sedia ada, tak ada permulaan. Okey, benda ni banyak dibahaskan. Ibn Arabi sendiri dah sebut kata-kata dia yang famous, there is nothing but God. Okey, tiada apa kecuali Tuhan. So dia nak kata alam semesta ini adalah Tuhan. Tuhan ni, semua ni Tuhan. Saya pun Tuhan, itu pun Tuhan, itu Tuhan. Jadi ini fahaman Ibn Arabi. Dia sebabkan secara literal ni kita akan nampak dia ni seorang yang pantheist lah. Okay? Orang yang menyamakan Tuhan ini dengan alam semesta. Selain itu Ibn Sina dan juga Al-Farabi juga mengatakan benda sama. Tetapi beberapa ahli falsafah sebelum tu dia dah menyebutkan bahawa alam qadim ni maksud dia is come from Allah. Okay? Dia merupakan Allah yang menjadikannya, ataupun Allah dah menjadikan beberapa alam. Kemudian sebelum dunia ni sudah wujud beberapa alam. Faham tak? So kenapa penting sangat kita nak bincang alam qadim tak qadim? Agak-agak kenapa? Betul? Okay, inilah dia persoalan falsafah. Okay? Sebab benda-benda ni kalau kita tak fikir, dia akan difikir oleh apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh falsafah dan apa cara untuk mereka attack agama, so that kita boleh tahu dan kita boleh lawan. Okay? Jadi saya tak rancang sangat untuk bahas pasal tahafut ni, sebab firstnya saya pun belum khatam lagi buku ni. Saya baru baca separuh lah. Itu pun baca PDF sahaja, English version. Okay, jadi dekat dalam ni boleh baca lah. Tapi better kalau kita start dengan Al-Ghazali dulu. Okay, yes. Okay, juga disebutkan dekat dalam kitab tu mengenai sifat antecedents ataupun bahasa Arab dia taqaddum lah. Taqaddum zati, taqaddum zamani, taqaddum syarf. Banyak sangat taqaddum, tak silap ada lebih kurang 7 macam tu. Okay, taqaddum ini adalah mengenai, okey, taqaddum zati maksud dia
Akibat itu tidak boleh wujud tanpa punca. Faham tak? Akibat tak boleh wujud tanpa punca. Macam itulah. Okey. Tetapi punca boleh wujud tanpa akibat. Faham kan? So punca kat sini kita kiaskan dengan Allah. Akibat ini is the universe. Okey. Ataupun bahasa yang selalu dalam Ibn Sina, dia bagi perumpamaan mengenai jari. Jari ini, kata sebelum kita gerakkan, bahagian mana yang gerak dulu? Dekat otak gerak dulu, okay, betul. Tapi dekat jari ni kita akan menggerakkan bahagian ring dia ni dulu, betul. Dia punya tulang kat sini dulu, baru jari ni boleh bergerak. Tapi kalau kita nak gerakkan ni tanpa menggerakkan ni, boleh tak? Tak boleh. Kan? Sama juga dengan taqaddum zati. Dia kiaskan dia juga dengan alam semesta ini. Okey, jadi alam semesta ini asalnya Tuhan itu ada. Okey, let's say lah, kalau atheist cakap, siapa yang mencipta Tuhan? Kalau alam semesta ni ada Tuhan, siapa yang mencipta Tuhan? Ya, saya warning awal-awal, ini soalan ni saya tak dapat jawapan lagi. So malam ni boleh fikir, kita boleh lah share lebih detail pula. Saya ada jawapan tapi jawapan dia kurang meyakinkan lah. Okay. Kalaulah alam semua benda ni perlu dicipta, siapa yang mencipta pencipta? Cepatlah. Apa dia? Di luar batasan manusia. Sampai mati Haram mana? Kalau kan kita kajilah kalau tak buang tahap. Tapi bagi saya mantik ni dia tak ada limitation. Okey, bab logik, rasional dia tak ada limitation. Cuma dalam satu hadis Nabi dia cuma melarang bab memikirkan mengenai zat Allah, itu sahaja. Tak ada lebih daripada itu. So maksud dia kita tak boleh fikir zat Allah tu macam mana. Tapi kita boleh fikir, kita boleh mengkritik agama ini. Okey, sebab bab kata buku penulis buku pergolakan pemikiran Ahmad Wahid, Tuhan itu bukan daerah terlarang. So kita boleh fikir, sebab secara logiknya Tuhan adakah perlu defend diri dia? Tak perlu. Kalau Tuhan itu benar dan kita tahu Tuhan itu benar, kita boleh fikir mengenai Tuhan, kan? Kita boleh kritik apa-apa yang salah mengenai tanggapan orang terhadap Tuhan. That is not wrong. Sebab Tuhan tak perlu defend diri dia, dan kita pun tak perlu takut mengenai itu. Okay? Tetapi dalam bab-bab ni mungkin setengah orang dia mungkin malas fikir, mungkin lah. Tapi ada setengah orang dia dapat bagi jawapan. Sama juga macam kisah kita melihat seorang kanak-kanak yang kurus keding dekat Afrika. Okay, kurus keding dan penyakit kwashiorkor. Kita pun terfikir, kalau Tuhan itu sifatnya maha penyayang, kenapa dia boleh biar budak ni macam ni? Dapat tak? Dapat? Kalaulah Tuhan itu maha penyayang, kenapa dia biar budak macam ni? Of course ada jawapan. Okay, dan jawapannya, pernah nampak tak budak dekat Afrika macam ni? Kurus kering, kita nampak tulang dia punya punggung tu macam ni. Betis dia pun tak ada betis, sekadar tulang. Dan mak bapak dia semua tersiksa dan berjuta-juta mati setiap tahun. Sebab penyakit, sebab tak cukup makan, sebab pergaduhan kaum. Itu semua dekat negara-negara yang majoritinya Islam. Okay, so kalau kita fikir balik, kenapa Tuhan yang maha penyayang buat macam ni? Jawapannya, so apa? Ini juga ada dekat dalam tahafut. Jangan mesti. Sebab apa? Okay, mungkin sebab pada saya lah, Tuhan itu dia menguji setiap manusia. Okay, dan ujian itu berbeza. Ujian di Afrika dia dapat macam tu, kita punya ujian lain. Jadi saya rasa itu dah cukup untuk menjawab. Penyayang itu tetap menyayang. Kalau dia tak menyayang, dia tak hidup terus. Okay, penyayang itu tak ada. Jadi seperti yang kita tahulah, kitab At-Tahafut ini dah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Okey, dan ramai yang terpengaruh dengan Ibn Rushd. Of course, yang paling famous yang kita belajar adalah Descartes. Okey, seorang ahli falsafah Kristian. Okey,
yang memikirkan mengenai kewujudan Tuhan. Okey, dekat dalam kewujudan Tuhan, teorinya ada dua. Apabila ditanya di manakah Tuhan, okey, of course first kali kita akan cakap Allah mawujud bila makan. Tapi huraiannya seperti yang Descartes pernah terangkan, bahawa Tuhan itu terasing daripada dunia. Okey, sebabkan itu seorang saintis ataupun astrologer yang hebat macam mana pun, dia pergi ke angkasa, dia takkan menjumpai Tuhan. Because Tuhan is luar daripada jisim. Ini disebut pernah dirungkaikan oleh Ibn Sina, dia luar daripada masa. Masa ini ada kerangka. So Tuhan itu luar daripada itu. Sebab masa ini sendiri adalah ciptaan Allah. Masa ini ciptaan, masa itu adalah makhluk. So Tuhan itu luar daripada itu. Sebab kalau Tuhan dalam masa, ada expired tak? Ada expired dah. Okey, so Tuhan ini luar daripada segalanya. Berlawanan dengan falsafah pantheism. Okey, tokoh yang paling terkenal of course Muhyiddin Ibn Arabi. Dia cakap Tuhan ini adalah alam semesta. Ataupun Spinoza, alam semesta ini di dalam Tuhan. Alam semesta ini di dalam Tuhan. So bila kita jalan, this is God. Itulah God, itulah God, itu semua God. Okey, so kalau mengikut fahaman yang kedua, Spinoza ini, kita lebih dekat dengan Tuhan. Faham tak? Kita boleh rasa Tuhan itu. Tetapi kalau ikut Descartes, Tuhan itu terasing. Okey, Tuhan itu terasing daripada manusia. Itu adalah mengenai teori kewujudan Tuhan. Dan of course kita tahu Allah wujud bila makan ni, maksud dia mana-mana ada tempat, itu bukan Tuhan lah, bukan tempat Tuhan lah. Faham kan? So sebab tu kita takkan boleh nampak Tuhan sampai bila-bila pun. Dan kalau atheist tanya kita mengenai bukti, kita takkan boleh bagi forever, takkan boleh bagi bukti mengenai kewujudan Tuhan. Tetapi kita boleh bagi tanda-tanda. Contohnya tengoklah alam semesta, itu contoh biasa lah. Ataupun contoh-contoh lain, tengoklah cap jari kamu ni, mana yang sama lagi seperti kamu. Kalau dia tolak ini semua adalah DNA manusia. Okey, siapa yang buat arrange begitu hebat macam ni? Okay. So benda-benda yang kita boleh bagi adalah sekadar sains ataupun tanda-tanda Tuhan itu wujud. Kita mustahil untuk membawa bukti Tuhan itu ada. Okay, saya rasa dan juga tahafut ada juga membincangkan mengenai kebangkitan jasmani. Kerana ada di kalangan ahli falsafah Islam yang menafikan kiamat, okey, ataupun kebangkitan semula. Okey, itu tak sempat nak diterangkan sebab terlalu panjang perbincangan mengenai kiamat ini tak wujud. Okey, syurga neraka itu ada tafsiran sendiri. Okey, cuma saya nak tambah apa yang Brother Ridho sebut tadi mengenai falsafah ini adalah sebenarnya satu wacana untuk mencari kebenaran. Okey, so falsafah ini, apabila kita nak berdebat dengan orang yang berfalsafah, kita tak boleh guna dalil Al-Quran, dalil Bible, Veda, semua tak boleh. Kita kena guna logik akal dan juga rasional. Sebab falsafah ini dia bergerak merentasi semua agama. Okey? Dan kalau Islam itu benar, dia takkan musnah apabila diserang oleh falsafah. Kerana kata Quran apa? Qul ja'al haq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu akan benar-benar akan hancur. Kalau Islam ini benar, dia takkan hancur daripada serangan falsafah. Okey. Dan juga yang mengenai sofis. Okey, sofis ni siapa-siapa yang pernah dengar tapi tak pernah ambil tahu. Sofis ni adalah orang yang berfahaman relatif. Dia bukan cakap tak ada kebenaran. Kebenaran tu ada. Kebenaran mutlak yang tak ada. Kebenaran mutlak ni the absolute truth. Kebenaran ni apa orang cakap relatif. Partial, sifatnya adalah bersifat peribadi. Aku rasa benda ni benar. That's your problem lah. Okay, itu adalah sofis. Tetapi apa yang cuba dibawa oleh Socrates, dia mengatakan bahawa kebenaran mutlak ini boleh dicapai. Okay, dan perbincangan mengenai kebaikan itu sangat banyak dan hangat dibahaskan dalam buku dia lah, yang ditulis oleh Plato. Okay, jadi okay, saya rasa tak boleh panjang sekarang tu. Okey, ada apa-apa yang ingin ditambah ataupun kritikan ataupun tak setuju apa-apa ataupun nak kritik, nak komen apa-apa, dipersilakan lah. Kita tak nak lah dia tu cakap. Okey. Jadi orang etis ni dia orang etis ni, jadi dia orang ni dia punya konsep atau apa?
menyokong sains atau tak? Sains. Sains. S Sains. ada dua. Sains. SIGNS ke SCINES? Sains. Sains. Ilmu sains. Ini soalan. Okay. Dia menyokong sains dan dia orang berpegang teguh sahaja pada sains. Dan evolution theory, walaupun kita dah jumpa banyak hujah untuk batalkan, tetapi dia boleh batalkan sekejap je. Dan dia masih berpegang pada evolution theory. Dan siapa yang berpegang dengan evolution theory ni akan cenderung mengatakan Tuhan itu tak wujud. Tak perlu pun, it's not necessary untuk Tuhan itu wujud. Okay. Jadi of course dia percaya pada sains, tetapi kena ingat lah, sains sampai bila-bila takkan boleh membuktikan Tuhan itu wujud secara zat. Ya. So nampaknya pemikiran orang etis ni dia agak pelik lah pada pandangan lah. Sebabnya mereka mengatakan mereka tak boleh, mereka memang takkan jumpa zat Allah, takkan jumpa Allah itu wujud. Tapi mereka kan contohnya kita berjumpa tanda-tanda wujud Allah. Soalan sama juga macam bab sains, kita tak pernah nampak oksigen, tapi kita pasti boleh tahu tanda-tanda oksigen. Itu sebenarnya macam mana orang etis ni dia berfikir? Apa tanda-tanda oksigen? Contohnya dia membakar combustion. Ingat lagi? Sains Okay, adakah Tuhan boleh dibakar? Adakah Tuhan boleh dibakar? The point is kita tak boleh nampak. Okay, macam ni, betul tak? Sekejap saya cuba ni maksud dia nak bagi tahu sains ini, kita boleh tahu sesuatu kewujudan itu dengan melakukan eksperimen. Betul? Eksperimen. Contohnya oksigen ni kita boleh tahu dengan kita buat ujian apa? Kayu baru. Glowing splinter kan? Ataupun kewujudan elektrik. Kita boleh buat eksperimen dengan ammeter, voltmeter, semua galvanometer, semua tu kan. Tetapi Tuhan, masalahnya kita tak ada buat eksperimen. That is the only reason kenapa atheist menolak Tuhan. Sangat mustahil untuk kita buktikan Tuhan itu dengan sains. Never. Mustahil sangat. Tetapi sains itu, sebab tu kita kena faham, faith ataupun kepercayaan ini adalah taklid buta lah, secara kasar dia. Kita percaya tanpa bukti. That is faith. Kita tak perlukan bukti Tuhan itu wujud, percaya. Kita percaya bulat-bulat macam tu. Sebabkan kalau kita nak bergantung pada bukti, sampai bila kita jadi atheist? Adakah kita lahir sebagai atheist? Sebab atheist kata kita semua ni lahir sebagai atheist. Bila kita dah umur sekian-sekian, kita di brainwash dengan agama. Dia kata macam tu lah. Itu nantilah Kang Adi yang kita lah. Okay, next. Siapa-siapa nak kongsi apa-apa? Akam ni. Right. Ada apa-apa yang kurang clear tak tadi mengenai konten dalam tahafut atau tahafut? Ya? Okey. Macam kita cakap pasal atheist ya. Socrates. Atheist. Jadi macam saya sebagai seorang Muslim kan wajib kita berdakwah. Jadi apa solusi kita untuk pendekatan dengan atheist itu? Kalau dia tak percaya kalau tidak bukti dengan eksperimen ni, kita tak boleh bagi. Jadi apa pendekatan? Kita dah tunai. Okay, first ni pendapat saya Ada banyak yang orang boleh tambah. First, of course, debate sangat sesuai dengan atheist. Tetapi kalau kita atheist, kita nak memurtadkan orang tu masuk atheist, debate is impossible, mustahil. Bukan mustahil lah, kebanyakan statistik menunjukkan perdebatan debate ni banyak convertnya orang atheist masuk agama daripada orang agama masuk atheist. Okay, first is debate. Second is kita boleh buat secara berhikmah lah. Berhikmah contohnya kita share video dia, tag dia. Mungkin lah, tak tahulah. Tapi yang paling pentingnya yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis, apabila kita berhujah dengan orang tu dan orang itu adalah seorang yang jahil, tak tahu apa-apa mengenai agama atau tahu sangat sikit, apabila dia asyik balas kat kita, dan akan tiba satu masa nanti kita perlu sekadar diam dan orang cakap apa,
biarkan dia menang lah, tinggalkan perdebatan itu. Ini disebut dalam hadis So bila Rasulullah suruh tinggalkan maksud dia itulah solution. Tak ada solution lain. Kita tak boleh paksa dia. Okay? So kalau ada pilih macam tu, sebab dia puas hati dia. Dan sedikit tambahan lah, kita dapat melihat antara cara lain lah bila kita nak kata tentang dakwah ni. Ini yang kita suka ialah dakwah bilhad, dakwah dengan buatan. Pertama kita dengan orang kafir dan antara orang itu yang terpanggilan. Kadang-kadang kita terlalu suka sangat berpandangan dengan orang kafir atau orang itu dengan pandangan yang buruk. Dan kita bila jumpa dengan dia orang macam nak berdebat, nak bergaduh berhujah dengan dia kan. Padahal ada cara lain, ada cara yang lebih mudah, ada cara yang lebih berkesan. Itu dengan cara menunjukkan tanda yang baik. Cuba kita buat baik dengan dia, kita berkenal-kenalan dengan dia, tunjukkan akhlak kita dengan akhlak yang baik. Akhlak ni ialah bila dia tanya bagaimana kita belajar benda ni, mudah dia katakan benda ni kita belajar daripada Al-Quran, ini kita belajar daripada Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, of course lah, yang kita kena yakini bahawa semua benda ni berkaitan dengan mengajak seorang masuk ke Islam ni ataupun hidayah Allah. Hidayah ni sebenarnya datang dari Allah SWT. Maka tak dapat tidak, kita tak pernah lupakan kita doa pada doa untuk mereka masuk Islam. Ini untuk sahabat-sahabat kita lah. Kita ada sahabat-sahabat yang kafir atau sahabat-sahabat yang ikizan, dan kita berharap untuk masuk Islam. Itu jangan lupa doa pada dia. Ini antara cara lah. Jangan letakkan hujah kita ataupun apa ilmu yang kita ada ni sebagai penyebabkan masuk Islam. Bukan melulu yang menyebabkan masuk Islam, tapi hidayah Allah SWT yang letakkan seorang yang menyebabkan seorang masuk Islam. So yang nak tekankan dakwah melalui perbuatan tindakan. Pentinglah umat Islam ni ubah sikap dia orang, ubah pandangan dia orang, dan akhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah. Okay, lagi? Sini ada tambahan? Simatan ni di sana. Padah-padah. Soalan ada. Ini tak perbezaan antara Imam Ghazali dengan Nurush dalam konsep masa ni. masih Ada perbezaan antara Imam Ghazali dengan Nurush. okey, first dekat dalam tahaful dia tak attack secara total. Dia tak membalas hujah itu semua 100%. Let's say Imam Ghazali bawa 20 point, dia tak attack 20 terus. Okey, tak silap saya dekat ending akhir buku tu, dia sekadar boleh jawab superficial saja, secara permukaan sahaja. Okey, jadi bab masa ni rasanya tak baca lagi bab masa ni. Sebab dia fasa yang ketiga, dia orang banyak bincang 1/4 buku tu bincang pasal keazalian alam. Qadim ya, qadim alam ini, keazali alam ini, bukan kekal, permulaan alam ini. Dia banyak bahas pasal itu. Tapi nanti mungkin kita cerita pasal Ghazali dulu lah. Daripada mana? Daripada mana? Pantai dalam. Oh, yes. Dalam lah. Boleh beritahu tak kenapa Imam Ghazali kafirkan Ibn Sina dan Farabi? Okey, dia ada sebenarnya dekat ending tu dia cakap orang yang sebegini adalah telah tetap mereka ini adalah kafir dan lebih elok dibunuh mereka ini. First of course, dia mempertikaikan mengenai keazalian alam ini. Kerana dia katakan azali ataupun baqa ataupun ni bukan tasawuf baqa ataupun kekal, semua ini adalah sifat Allah. Okey, Al-Ghazali cakap, Al-Ghazali kita kena faham dia ni background dia adalah orang Asy'ari. Okey, dia berfahaman Asy'ari. So dia pandang itu melalui sudut mata rasional. Faham tak? Asy'ari kan dibina atas dasar rasional. So dia memandang benda ni sebagai satu
maybe bagi saya syirik kot, macam tu lah. Mungkin syirik. Dia mengkafirkan sebab dia kata benda ni semua adalah sifat Allah, kan? Qidam ini adalah sifat Allah. Tetapi dah diterangkan bahawa qidam ini, kalau kita ambil fahaman Ibn Arabi, Tuhan ini tidak mencipta. God did not create anything. The creation ataupun makhluk ini adalah manifestation of God. Manifestasi ini maksudnya ni lah, penjelmaan daripada Tuhan. So bila penjelmaan, Tuhan tak mencipta apa-apa. Itu adalah diri dia. Faham tak? Ya. Ini Ibn Arabi. Dan macam awal-awal Ridha kata, benda ni kena tapis tau, jangan terima bulat-bulat apa yang kita bincangkan malam ni. Kita bawa daripada satu sudut, daripada Ibn Rushd sahaja. Kita tak masuk dalam sangat dalam Al-Ghazali. Ibn Rushd pun tak dalam sangat tu sebenarnya. Itu lah. Kalau nak tak silap lah, dalam buku tahap al-As Filsafah, tahap yang Imam Ghazali tulis tu, dia ada beberapa poin lah, 12 poin dalam tak silap, yang mengatakan bahawasanya pemikiran Ibn Sina tu adalah sesat sebab dia adalah bid'ah, benda yang baru-baru yang diada-adakan dalam Islam. Kemudian ada beberapa 3 poin akhir disebut yang mereka ni juga adalah golongan yang tidak beragama. Macam daripada sesat sebenarnya kira kau okey lagi lah, tapi kira tak tinggi sangat lah, macam tak kafir lagi, cuma dia sesat je pada kata juga. Lepas tu akhir kitab tu dia macam berubah ke pandangan ni, tapi benda ni adalah pandangan yang tidak, orang yang tidak beragama. Ada 3 poin tak silap. Tapi salah satunya yang orang dia kritik sebut pendapat yang dipegang oleh golongan Ibn Sina ni, dia kata alam ni azali kan. Fakta yang antara yang disentuh, sebab tu dia kata benda ni sebagai satu fahaman yang salah lah orang yang beragama. Okey. Ada lagi? Okey. Pada pandangan seperti yang Anda kata tadi, dia ada mengatakan bahawa Ibn Sina ni punya understanding dalam understanding diri. Kadang-kadang dia seolah-olah dah mencapai pada tahap sesatan. Itu pada pandangan lah. Macam mana dia berhasil pemikiran pandangan-pandangan macam ni? Adakah ia disebabkan oleh dia meletakkan angka terlalu tinggi, atau dia terlalu macam mana, dia cuba berfikir dengan terlalu dalam macam ni? Apakah dalam? Ibn Sina Dia kata dia kena cuba sama ada Ibn Sina. dia semua. Pokok Ibn Sina. Soalan dia sebab apa kita kata punca Allah Alam lah. Mungkin antara sebab utama mereka ni apa kata Ibn Sina ni sesat, sebab yang tadi lah dia mereka tak akan dengan wahyu. Dia tak tahu besar-besar, dia sangat-sangat ini menggunakan akal wahyu. Yang pertama, yang kedua, Ibn Sina juga dia alam sangat mengagum fahaman Aristotle. Aristotle sampai dia anggap benda itu sangat hebat lah, sangat agung. Ibn Sina atau Ibn Rushd pun sama. Ibn Rushd pun dia jepang gitu lah, dia sangat-sangat mengagumi pemikiran Aristotle sampai dia kata yang Allah ni dah jadikan, dah anugerahkan Aristotle ni pemikiran yang macam tu untuk kita ambil manfaat daripada dia. Macam tu lah. Mana dia kata pemikiran Aristotle ni sangat tinggi yang tak ada orang yang dapat capai. Macam tu lah pemikiran Aristotle ni. Dan Ibn Sina lebih lagi daripada tu. Sebabnya anak tak pasti dari simpannya, sebab anak pun jarang baca Ibn Sina. Cumanya ada dia ambil quote daripada Ibn Taymiyah. Dia kata dia bagi pandangan tentang Ibn Rushd. Ibn Taymiyah dia kata Ibn Rushd ni dia tidaklah seteruk Ibn Sina. Maksudnya pandangan dia lagi masih lagi bersifat sederhana yang tidak sampai setahap dari segi macam Ibn Sina tu. Allah Ma'ala lebih dari segi Ibn Sina tu mungkin yang paling utama pada dari segi pemahaman yang tak tahamkan ke riwayat dan tanpa mengagumkan gaya Aristotle. Itu kata-kata ulama lah dan kata-kata lah. Kita just menghargai apa jasa-jasa Ibn Sina tentang Islam, suku Batai dan sebagainya lah. Memang Ibn Sina ni agak besar tentang Islam. Mungkin awal pengasasan pemikiran yang macam tu adalah sebabkan society sekeliling dia. Of course kita dah tahu society sekeliling mempengaruhi orang yang dekat dalam tu.
Dan juga kita tahu majoriti daripada yang famous ni semua, Al-Kindi and gang semua itu wujud di zaman Abbasiyah. Okay, Abbasiyah ni kita tahu intellectual dia sangat tinggi. Diorang buat Baitul Hikmah itu, diimportnya buku daripada serata dunia dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Okay, Al-Farabi dan Ibn Sina adalah dua orang komentator ataupun penterjemah Aristotle yang terbaik. Ini yang disebut Al-Ghazali dalam kitab dia. Dia memuji dua orang ni. Sebab tu dia attack dua orang ni. Sebab dia nak attack Aristotle. Sebab dia kata bila attack Aristotle, dia akan attack semua falsafah. Sebab Aristotle ini adalah kita sebut sebagai khalif ataupun pengganti. Okay, sebab sebelum dia tu ada Plato. Bila wujud Aristotle, dia menafikan semua teori Plato. So bila dia attack Aristotle, seolah-olah dia attack semua. So dia bukan attack Aristotle, dia attack Ibn Sina dan Al-Farabi. Dan dia orang ni pendukung tegar Aristotle lah. Okay. Dan selain daripada tu, kita kena tengok tak, kalau ikut sejarah, mula-mula falsafah ni berkembang Mekah dekat Rome. Okay, Socrates, semua-semua tu kawan dia Euthyphro. Okay, kemudian bergerak ke Middle East pula, ataupun bahagian-bahagian Eropah sedikit. Itulah dia Abbasiyah dekat Cordoba, Spain. Kemudian dia bergerak ke China. Ada falsafah Timur, falsafah Cina kan. So falsafah ni dia benda yang hidup, dia bergerak-gerak. Mungkin itu sebab pemikiran macam tu bermula. Sebab kalau kita nak tengok pun, dekat mana, macam mana dia boleh start macam ni kan. Sebab itulah ada teori cakap siapa? Plato ini adalah Nabi Idris. Tak tahulah, Allah alam. Ini teori je, nak share saja. Kalau nak buat kajian lah, dia bersediakan. Tak tahulah, pernah dengar lah. Okey. Saya harap sangat ada salah seorang yang sudi untuk menambah apa-apa input tambahan lah. Boleh. Dan tak saya tahu perkara yang ada dikatakan oleh seorang lecturer. Okey, dia kata dalam kita berilmu ni, dan kita baca buku ni, kita jangan maksudnya kita jangan ambil maklumat daripada buku ni seolah-olah kita ambil maklumat daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran sebenarnya dia telah terpelihara 100% secara mutlak. Tapi buku ni dia tak terpelihara. So mungkin apa yang dikatakan oleh dengan Iman tadi, mungkin disebabkan mereka terlalu membaca karya-karya falsafah Yunani ini, sehingga dia orang seolah-olah tidak seolah menganggap karya-karya itu satu patut betul. Sedangkan mungkin perkara itu dia nak secara zahir dia nampak betul, mungkin secara hakikatnya adalah satu yang sangat salah. Secara pendapat lah. Jadi penting lah kita nak belajar falsafah ni sebenarnya. Penting kan. Dia satu ilmu yang sangat diabaikan di Malaysia ni, yang sepatutnya kita terapkan falsafah ni daripada sekolah lagi. Sekolah dekat UIA Gombak ada dulu falsafah punya course, tapi dah dibuang sebabkan tak ada orang. Sedih. Sedangkan kalau kita nak maju dalam apa-apa ilmu pun, falsafah itu yang paling penting, yang melatih diri kita untuk menjadi kritis dalam menerima semua maklumat, dan juga melatih diri kita untuk berfikir lah. Okay? Mencabar segala-galanya, segala dogma yang pernah kita terima, segala teknik yang pernah kita fahami, kita cabar tu semua fahaman supaya kita bertambah yakin. That is what important sebenarnya. Dan sebab itulah Abbasiyah itu sangat maju, sebab dia orang penting kan falsafah. Okey, ada apa-apa lagi tambahan? Ada tu. Iaitu falsafah ni dia jalan akal ketimbang wahyu. Sebab wahyu tu dia ada ketuhanan, dan kalau korang faham pun akal manusia ni pandangan umum lah akal terhad, walaupun kadang orang pun tak tahu terhad tu sampai mana. So falsafah tu lah jalan untuk akal untuk memahami wahyu. So betul lah macam orang cakap ni, ilmu falsafah tu memang boleh kata wajib untuk orang, untuk manusia untuk belajar, untuk memahami ketuhanan kita semua. So itu pandangan aku. Okay, yang pasal siapa yang menciptakan Allah tu, okay, this sebenarnya is never ending question lah. Okay, so bila kita dah jawab siapa yang menciptakan Allah, siapa yang mencipta pencipta Allah tu, so dia takkan habis.
So it's a circular logic lah, dia takkan boleh habis. Okay. Dan juga sebuah hadis Nabi dah pernah warning sebenarnya benda ni, dan dia tahu benda ni akan disoal. Okay. Akan tiba satu masa, hadis Abu Hurairah Ustaz, akan tiba satu masa nanti apabila kamu itu kerap berfikir, okay, dan syaitan akan membisikkan mengenai siapakah yang menciptakan Allah. Maka ketika fikiran itu datang, katakan amantu billah wa rasulih. Macam tu saja. Itu guideline yang Nabi bagi. Tapi kalau kita fikirkan pun takkan boleh terjawab lah soalan tu kan. Bagi aku, manusia sekarang ni kan logik untuk memahami Tuhan. Padahal mungkin ada jalan lain lah. Bagi aku akal manusia tak sampai lagi untuk memahami. Bukannya tak boleh, belum sampai. Mungkin akan datang. Dan benda tu bukan bergantung pada seorang semua. Bagi aku tak mustahil satu hari nanti mungkin boleh semua manusia boleh faham macam mana Tuhan tu, macam mana wujud Tuhan tu. Macam benda tu perlu sebab kita beragama, perasaan faham Tuhan tu penting. Macam atheist, dia tak faham Tuhan, so that's why dia memang totally tak percaya pasal Tuhan adanya Tuhan tu banyak buat. Okay, nice. Ada apa-apa lagi nak tambah? Sebelum masa kita boleh tutup lah 10.30. Ada lagi? Tak ada? Okay. Dalam Quran, Idza qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini Nabi Ibrahim tanya Tuhan, wahai Tuhan, macam mana kau hidupkan orang mati kan? Maksudnya Tengok Nabi Ibrahim macam ragu juga kan. Lepas tu Allah jawab, qala awalam tu'min, kau ni tak beriman lagi ke? Tapi Nabi Ibrahim jawab, qala bala, aku beriman. Bala liyat ma'inna qalbi, tapi aku nak tenangkan diri aku. Jadi bila kita belajar falsafah ni, sampai satu masa kita terlalu memikirkan tentang akal semua, jadi celaru. Jadi macam zalim diri sendirilah. Sebab Allah sendiri kata qala awalam tu'min. Itulah, beriman je lah. Itu macam salah api ni. Okay, sikit lah dalam pendapat. Ada pendapat pun. Ambillah pendapat ayat Quran lah. Ayat Quran daripada surah Yusuf 1:8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani. Dari ayat sampai ayat sampai ayat. Maksudnya katakanlah, Allah perintah kepada Rasul SAW kata, Qul hadhihi sabili, ini adalah jalan aku. Aku dan rakan-rakanku qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani. Aku dan rakan-rakan aku menyeru kepada Allah, menyeru kepada Allah. Jadilah sambungan ayat dengan ala basirah, dengan dalil yang terang dan nyata. Jadi kalau kita tengok daripada ayat ni, ada beberapa perkara penting lah, poin penting yang boleh kita keluarkan. Yang pertama, qul hadhihi sabili. Allah perintahkan Rasulullah SAW berkata, ini adalah jalanku. Bila Rasulullah SAW kata ini adalah jalan aku, maka ini adalah satu bentuk penegasan bahawasanya jalan inilah yang salah satunya jalan yang Rasulullah lalui. Tak ada jalan lain lagi. Jalan yang dilalui oleh Rasulullah, mereka jalan ini, iaitu jalan menuju kepada Allah SWT. Jadi kalau kita nak menuju kepada Allah SWT, maka kena lalui jalan ini. Okay. Soalannya sekarang jalan yang macam mana? Maka disambung ayat seterusnya, ad'u ila Allah 'ala basirah. Aku menyeru kepada Allah dengan dalil yang terang dan nyata. Jadi mudah kata kita kata jalan yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah jalan dakwah lah. Jalan dakwah. Jadi kaitan dakwah ni Syekh Dr. Yusuf Badawi dalam buku dia Thaqafat Ad-Da'iyah, dia senaraikan beberapa ilmu dakwah ni. Sebab dia nak memenuhi tuntutan yang diletakkan dalam ayat ni lah. Ad'u ila Allah 'ala basirah. Ada lagi dia tinggal 'ala basirah, dengan dalil yang terang dan nyata, dengan dalil yang jelas dan nyata. Dia kata dalil yang jelas dan nyata ni dia berkaitan dengan ilmu. Bila kita nak sampaikan dakwah, maka kita kena ada ilmu. Maka daripada situlah Dr. Yusuf Badawi disenaraikan 6 jenis ilmu yang paling tak perlu ada dalam diri seorang da'i itu. Yang pertama, ilmu Islam,
ilmu Islam ni macam ilmu fiqh, ilmu apa usuluddin, ilmu Islam lah kan, ilmu aqwal sunnah tu yang pertama. Yang kedua ilmu sejarah, ilmu sirah, tentang manusia Islam, tentang dengan ni semua tu kita kena ada juga lah ilmu tu. Yang ketiga ilmu manusia, dan yang keempat ilmu sains, yang kelima ilmu apa tu tadi, ilmu isu semasa, maknanya current issue, kita kata current issue. Okey, jadi yang nak ditekan kat sini ilmu manusia ni, antara yang termasuk dalam ilmu manusia ni adalah ilmu falsafah lah, ilmu masyarakatan, dan termasuk juga ilmu falsafah sebab dia berkaitan dengan manusia juga. So itu yang nak ceritakan kita ni, kewajipan untuk dakwah ni memang dah tetap lah. Benda ni tak sampai boleh bertikaikan. Bukan dia nak bertikaikan yang kita tak wajib dakwah. Ada semua wajib dakwah kan. So kita perlu untuk belajar falsafah sebab ni lah. Apatah lagi kalau kita tengok waktu zaman sekarang ni, waktu dalam keadaan sekarang ni, ramai dalam kalangan golongan muda yang sangat-sangat berminat dengan ilmu falsafah, sangat-sangat cenderung pada ilmu falsafah. Benda ni satu benda yang bagus kalau kita tengok, sebab falsafah ni bermakna dia melatih seorang tu untuk berfikir secara kritis kan. Cumanya kadang-kadang kalau selalu cenderung pada falsafah tanpa dipandu, benda ni kita khawatir akan merosakkan pemikiran. Tu orang kata kesan dia, bukan kata ilmu falsafah dia, sebenarnya ilmu lain pun kalau kita tak pandu ilmu kita tu, dia akan sesat. Contoh ilmu tarikat, ilmu tasawuf semua kan, dia boleh menyebabkan sesuatu jatuh ke arah kesesatan lah. Jadi untuk memandu fikiran tu, maka kita, untunglah kita orang Islam ni, Allah SWT dah turunkan dua benda yang mampu memastikan kita ni tak sesat, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kalau fiqh amrani maknanya tamassak bihima dan tadil abadah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana jika kamu pegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita punya prinsip untuk mempelajari mana-mana ilmu pun, pertama sekali mesti letakkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai benda yang paling utama, benda yang paling tinggi bagi segala-galanya. Itu kita kena letakkan yang paling tinggi, Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita kena memahami sebagaimana cara Rasulullah SAW faham, kan? Sebab Rasulullah SAW dia tidak akan bercakap sesuatu tanpa wahyu, ataupun dia akan bercakap sesuatu mengikut hawa nafsu dia. Dan itu ada sebut kan, yang sifat anil hawa, in huwa illa wahyuha. Sebenarnya Rasulullah SAW dia tak bercakap berdasarkan wahyu, berdasarkan hawa nafsu, bahkan ini adalah daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi kita kena faham sebagaimana faham Rasulullah SAW. Untuk memahami kefahaman Rasulullah SAW tu, kita kena rujuk pada kata-kata atau penjelasan yang diberi oleh sahabat lah kan. Kalau sahabat dia dengar apa Rasulullah SAW cakap, dan seterusnya selepas sahabat ada tabi'in, kemudian tabi'in. Dan mereka ini sahabat sampai tabi'in sehingga sekarang ni adalah golongan yang dibagi sebagai ulama. Ulama. Maka dan Rasulullah SAW sini pun dah buat pengesahan bahawasanya yang akan mewarisi ilmu-ilmu daripada baginda inilah golongan yang dibagi sebagai ulama. Ada yang hadis Rasulullah SAW kan. Jadi yang tak dapat tidak, kita nak belajar, kita nak mengkaji, kita nak baca buku falsafah boleh, tak ada masalah, bahkan digalakkan sebab nak melatih kita untuk berfikir secara kritis. Tapi tak dapat tidak, kita tolong jangan tinggalkan benda ni. Tolong yang tinggalkan benda ni tu, kita kena rujuk segala apa yang kita belajar ni dengan ulama, dengan orang yang punya autoriti. Baik dari sudut ulama ni maksudnya bukannya saja ulama Islam, tapi mungkin boleh kata orang yang punya ilmu tentang benda tu. Ulama-ulama falsafah, kata golongan profesional lah orang kata kan, ilmuwan Islam, ilmuwan falsafah dia pun, kita rujuk balik daripada orang, tanya balik dia orang dan belajar dengan dia orang. Bentuk-bentuk diskusi yang kita buat ni adalah sekadar untuk untuk melahirkan pemikiran kritis, tapi dari sudut ilmu itu kita mendapat ilmu dari pengajian yang mendalam, pengajian yang memakan masa. Bukan mengaji ilmu tu dia sebenarnya kena sebenarnya ada setengah ulama dia bezakan antara ilmu dengan sotofah tau, ilmu dengan informasi, ilmu dengan maklumat. Tapi senang kata ilmu ni dia bukannya bagaimana kita dapat maklumat tu kita terima, itu bukan ilmu, itu dia sotofah je. Tapi ilmu ni adalah satu proses yang kita dapat berdasarkan kajian yang mendalam. Kita kaji dan kita banding-bandingkan itu. So kalau betul-betul kita nak mempelajari ilmu falsafah, dia adalah kita belajar dengan cara yang betul, tanpa meninggalkan benda-benda yang lain lah. Bacaan semua tu tetap betul-betul dilakukan. Wallahualam. Okay. Itulah okey. Dan terakhirnya, dekat dalam agama itu sendiri ada falsafah. Okey. So agak mustahil sebenarnya falsafah ni untuk
menyerang agama dan mematahkan. Kita kena tahu ilmu kalam itu adalah ilmu falsafah yang membincangkan mengenai sifat-sifat Tuhan. Dan Ibn Rushd juga famous sebab buku falsafah dia. Dia tak famous sebab Bidayatul Mujtahid. Dia tak famous sebab buku lain. Buku lain tu famous, tapi nama dia up dan dia terkenal di Western sebabkan buku falsafahnya ini. Okey. Jadi itu saja. Kalau tak ada apa-apa, tak ada apa dah. Habis. Okey. Okay, rasanya kita habis di sini dan tutup majlis dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallah.